Baik, seterusnya untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Silakan Redwin. Ya, Frahatul, graduan Politeknik disaran tampil sebagai Duta TVET. Ia sebagai usaha mempromosi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Teknologis Mustafa Sakmut berkata, TVET kini diktiraf sebagai arus perdana pendidikan negara dengan sasaran melahirkan 35% tenaga kerja mahir menjelang 2030. Sebab sasaran kita ialah untuk mencapai tenaga mahir sebanyak 35% menjelang 2030. Sebab aliran TVET ini seperti yang kita sudah maklum bukan lagi kelas kedua. Dia sudah menjadi aliran utama pendidikan di negara ini dan memang kebolehpasarannya amat tinggi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan sidang kedua Istiadat Convocation Politeknik Kota Kinabalu ke-29 yang menyaksikan 669 graduan sesi 2023-2024 menerima sijil dan diploma masing-masing dalam pelbagai bidang. Majlis turut menyaksikan 14 penerima anugerah khas industri dan 4 penerima anugerah kecermelangan akademik dan kokurikulum. Actually, saya tidak expect for this anugerah, and then all my hard work paid off lah. Politeknik membantu saya dalam ni untuk bergiat aktif lagi dalam apa-apa sahaja aktiviti yang dianjurkan di dalam Politeknik Mahu Peniluan. Jangan takut gagal kerana setiap cabaran dia akan merubah kita untuk jadi lebih kuat. Politeknik Kota Kinabalu terus unggul sebagai peneraju TVET di Sabah apabila berjaya mengekalkan kadar kebolehpasaran graduan melebihi 98% selama 3 tahun berturut-turut. Pasukan Gerakan Am PJA bukan sekadar benteng keselamatan negara, malah peranan mereka semakin terserlah apabila mendekati masyarakat menerusi pendekatan bersepadu yang menyentuh nilai kehidupan dan kebajikan. Program Community Policing pengurusan jenazah anjuran Brigade Sabah PJA di Masjid Al-Malik Kampung Baginda Keningau menjadi bukti usaha memperkukuh hubungan antara pasukan keselamatan dan masyarakat. Program ini turut memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai tata cara pengurusan jenazah menurut syariat Islam seiring tuntutan fardu kifayah. Ini adalah julung-julung kali diadakan di Keningau lah. Ini untuk yang pertamanya untuk memperkenalkan mana PGA bahawa ini ada satu batalion di sini dan kita berharap dengan hubungan lebih erat dengan penduduk kampung jadi memudahkan untuk kita menjalankan tugas di area Keningau. Program dianjurkan oleh Cawangan Integriti dan Pematuhan Standard Brigade Sabah PGA dengan kerjasama pengurusan Masjid Al-Malik. Inisiatif seperti ini dilihat mampu mengukuhkan peranan PJA bukan sahaja sebagai pasukan keselamatan tetapi sebagai rakan komuniti yang prihatin terhadap keperluan masyarakat. PGA Brigade Sabah komited untuk terus melaksana program-program berimpak tinggi menjadikan pendekatan kemasyarakatan sebagai jambatan silaturahim ke arah komuniti yang lebih aman, bersatu dan sejahtera. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Hajah Farida Tusin tiba di Sandakan tengah hari tadi. Tun Musa dalam rangka lawatan rasmi sempena Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah. Hadir menyambut di lapangan terbang Sandakan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bersama barisan pemimpin negeri serta pegawai kerajaan negeri dan persekutuan. Sebelum menghadiri program rasmi, Tun dan Toh Puan berangkat ke jamuan tengah hari di kediaman rasmi TYT di Batu Tujuh, Sandakan. Kemudiannya menghadiri sesi taklimat di Pusat Islam Libaran. Lebih 15,000 peserta dijangka menyertai perarakan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah yang akan berlangsung di Sandakan esok. Perarakan melibatkan lebih 100 kontingen.
Menurut Timbalan Pengerusi Pelaksana Bersama Awang Juri Awang Tahir, 105 kontingen telah mendaftar secara rasmi, namun jumlah sebenar peserta dijangka lebih tinggi dengan penyertaan sukarela daripada masyarakat setempat. InsyaAllah perarakan ini akan diketuai oleh Tuan Dr. Matun bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Puan, dan turut mengiringi Tuan Yang Dr. Matun ialah Yang Berhormat Ketua Menteri dan isteri Yang Berhormat Ketua Menteri serta barisan Kabinet Negeri dan pimpinan baik di peringkat daerah maupun peringkat negeri dan persekutuan, insyaAllah. Beliau ditemui RTM dalam program Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Dewan Masjid Daerah Sandakan, antara pengisian sempena sambutan kali ini. Awang Juri yang juga Timbalan Pengarah Hal Ehwal Islam JAINS menzahirkan penghargaan atas kerjasama semua agensi yang menyumbang kepada kelancaran sambutan peringkat negeri tahun ini. Teruja dan penuh rasa syukur antara perasaan dizahirkan umat Islam di Sandakan yang bersedia mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul 1447 Hijrah 2025 peringkat negeri Sabah yang akan berlangsung esok. Bingkisannya bersama dengan Salih Jikri. Syukur Alhamdulillah, daerah Sandakan kini terpilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Maulidur Rasul. Kami sebagai umat Islam amat berbangga. Saya bersyukur dan rasa terharu kerana daerah Sandakan tahun ini dipilih sebagai tuan rumah bagi Maulidur Rasul lah. Amat berbanggalah. Ini sambutan kali kedua Maulud Nabi ini, sangat-sangat terharu, teruja juga, tak sabarlah. Berbangga dengan tidak sabar. Perasaan saya sebagai seorang anak muda daerah Sandakan ini, satu, kita amat berbangga kepada sebab ini merupakan tahun yang kedua Sandakan dipilih untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah yang membawa tema membangun ummah madani. Sambutan penuh bermakna ini dimulakan dengan parakan seawal jam 8 pagi. Libatkan lebih 100 kontingen dan penyertaan lebih 15,000 umat Islam. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Haja Faridatul Sid. Bagi memastikan keselamatan dan kelancaran acara, hampir 400 anggota dan pegawai Polis Diraja Malaysia PDRM akan berkawal sepanjang perarakan berlangsung. Acara kemuncak berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan yang bakal menyaksikan pengiktirafan tokoh Maulidur Rasul 1447 Hijrah, insan yang banyak menyumbang kepada kemajuan daerah dan negeri. Sambutan turut diserikan dengan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, Majlis Tahlil dan Doa Selamat serta Malam Cinta Rasul sebagai manifestasi cinta umat Islam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan tema Membangun Ummah Madani, sambutan Maulidur Rasul kali ini pastinya menjadi catatan bersejarah buat daerah Sandakan apabila sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah peringkat negeri. Alhamdulillah, daerah Sandakan sekali lagi menjadi tumpuan umat Islam dari pelosok negeri Sabah untuk berhimpun di daerah Sandakan yang dipilih sebagai tuan rumah sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1447 Hijrah 2025 Masihi. Dengan tema Membangun Ummah Madani akan menjadi kesepaduan, keharmonian masyarakat umat Islam melakar sejarah peristiwa yang cukup diingati umat Islam dari zaman ke zaman. Salih Jikri, RTM. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Faratul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Redwin.